Filem ini bermula dengan menunjukkan seorang wanita, Dr. Chase yang cuba menghubungi anak perempuannya, Megan. Tetapi selepas beberapa kali dia cuba menghubungi anaknya, Megan tidak pernah mengangkat telefon. Kemudian, dari sini kita dapat melihat bahawa dia memerhati tag nama, kemudian menghafal dan mengulang beberapa ayat seperti tanda merah bermakna disimpan, dan tanda hitam bermakna tinggalkan. Selepas itu, Dr. Chase telah diberikan misi oleh seorang lelaki bernama Dr. Gray. Dia ditugaskan sebagai komander dalam satu pasukan dipanggil 314. Pasukan itu akan memindahkan orang yang tidak dijangkiti dan masih selamat di bandar. Sebelum dia pergi, Dr. Gray memperkenalkan bilik kuarantin untuk pesakit yang telah dijangkiti virus. Ternyata terdapat 5 tahap gejala bagi mangsa yang telah dijangkiti virus yang perlu diketahui. Jika pesakit masih di tahap pertama selepas dijangkiti virus, maka pesakit masih boleh dirawat dengan antitoksin. Walau bagaimanapun, jika ia mencapai tahap 3 hingga 5, maka pesakit sudah tidak dapat diubati. Satu-satunya cara yang mereka lakukan adalah hanya dengan membunuh mereka. Selepas Dr. Chase bersedia untuk pergi, dia segera masuk ke dalam bas yang mereka naiki untuk memulakan misi. Sebelum mereka pergi, salah seorang ahli guna mendekati Dr. Gray dan bertanya tentang 313 status pasukan, sejak dalam pasukan di sana adalah isterinya yang pernah berkhidmat pada awalnya kawasan bandar sebelum 314 pasukan ditubuhkan. Malangnya, walaupun pada hakikatnya mereka telah bertugas selama beberapa hari, masih tiada perkataan mengenainya keadaan pasukan. Dr. Chase, yang baru sahaja melaporkan dirinya, mula bertemu dengan 2 orang ahlinya, Dennis, dan salah seorang lelaki, Wheeler. Wheeler berkhidmat sebagai pemandu dan Dennis berkhidmat sebagai panduan kepada kumpulan. Sebelum mereka menuju ke bandar, mereka mesti lulus melalui ibu pejabat dan terowong itu telah dipenuhi dengan zombie. Apabila pintu markas dibuka, mereka disambut oleh gerombolan zombie yang sedang meluru agresif ke arah bas mereka. Guna dan Dennis berusaha keras untuk melawan zombie. Dr. Chase pula seperti tidak mampu melakukan banyak perkara dan hanya diam kerana takut. Selepas beberapa lama bertarung melawan zombie, mereka akhirnya berjaya keluar dari terowong tersebut. Kemudian misi diteruskan apabila mereka telah sampai laluan yang ditetapkan oleh Guna. Dennis dan Wheeler, sebaliknya, menolak untuk mengambil laluan ini, kerana di pinggir bandar, mereka akan berurusan dengan tahap 5 virus zombie. Ini menandakan zombie yang ada lebih agresif daripada yang berada di dalam terowong. Pada mulanya mereka menganggap penolakan itu, tetapi sejak Guna berkeras untuk mencari isterinya lokasi dalam pasukan penyelamat 313, mereka telah tiada pilihan selain menuruti kehendaknya. Di tengah kesunyian kota, tiba-tiba mereka menjumpai seorang wanita yang sedang meminta pertolongan. Dr. Chase menyedari perkara ini dan mula bersiap kit ujian untuk memastikan sama ada wanita itu pernah dijangkiti atau tidak. Doktor yang dilihat turun bersama Guna mula melakukan ujian keadaan fizikal prosedur pada wanita dengan peranti dia dibawa. Selepas proses selesai, darahnya keputusan ujian menunjukkan bahawa dia tidak dijangkiti. Namun, ketika mereka hendak berpindah perempuan itu, mereka terkejut apabila melihat bahawa kaki wanita itu telah diikat. Apabila Guna menyedari ia adalah perangkap, dia segera mengarahkan Dr. Chase kembali ke bas. Tanpa berlengah, Guna segera membuka menembak zombie yang telah menyerang mereka. Ketika zombie terus berhenti, Wheeler akhirnya terpaksa menjalankan bas. Nasib baik dia dapat naik semula ke dalam bas walaupun terpaksa berlari sepantas mungkin. Dr. Chase kemudian memakai pembalut pada Guna lengan untuk merawatnya. Guna perasan perlakuan aneh doktor itu yang sangat amatur, dan dia cuba melakukannya bertanya tentang pendidikan perubatan Dr. Chase. Semasa dalam perjalanan, Guna ternampak sebuah bas dari pasukan 313 berhenti di tengah. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Jalan. Selepas itu, Guna segera memeriksa keadaan orang di dalam bas. Ternyata semua orang yang berada di dalam bas itu ada meninggal dunia. Guna cuba mengawal perasaannya apabila dia mendapati mayat isterinya mati, yang telah cedera parah. Pada masa yang sama, mereka terdengar bunyi bising di atas bas yang berbunyi seperti beberapa tapak kaki. Kemudian, tanpa kesedaran mereka, 2 zombie cepat-cepat muncul entah dari mana dan menyambar Dr. Chase.
Melihat gelagat zombie yang sedang menyerang, Dennis segera menembak zombie itu menggunakan senapang suar. Tetapi tidak lama kemudian, guna yang telah mendengarnya huru-hara segera datang dan diselamatkan Dr. Chase. Kemudian, mereka segera meneruskan perjalanan memandangkan mereka mempunyai tugas yang perlu diselesaikan, malah walaupun guna masih dimusnahkan oleh kematian isterinya. Dipendekkan cerita, mereka melakukan operasi menyelamat di sebuah sekolah. Mereka mula masuk ke dalam, dan cuba mencari seseorang yang masih hidup untuk diselamatkan. Ketika Dr. Chase sedang memasuki tandas, di sana dia menjumpai mayat di belakang bilik tandas. Dr. Chase kemudiannya menemui telefon bimbit yang masih bekerja di dalam poket seluarnya. Kemudian dia segera mengambil kesempatan daripada masa untuk menghubungi anak perempuannya di rumah, yang ialah Megan. Selepas beberapa panggilan, Dr. Chase akhirnya dapat berhubung dan berkomunikasi dengan Megan. Daripada panggilan itu, Megan berkata bahawa dia sangat takut berada di rumah sendirian. Sementara itu ayahnya sedang keluar mencari pertolongan dan sudah lama tidak pulang. Selepas itu, panggilan tiba-tiba terputus. Ketika yang lain sibuk memeriksa bilik, tiba-tiba Dr. Chase terdengar suara seseorang dari bilik lain. Sehingga dia akhirnya menemui seorang wanita yang menggendong bayi. Melihat kehadiran Dr. Chase dan yang lain, wanita itu segera meminta mereka bawa bayi. Tetapi sebelum itu, mereka perlu memeriksa bayi syarat dulu.
Apabila mereka melihat bayi itu, ternyata begitu bayi itu telah mati. Dan kerana wanita itu mempunyai masalah mental, dia memaksa pegawai untuk mengambil bayi itu. Sehingga akhirnya, Wheeler terpaksa membunuh perempuan itu kerana dia telah memberontak. Anehnya, selepas mereka keluar dari bilik, mereka disambut oleh ramai zombie yang sedang mengejar mereka. Akibatnya, mereka terpaksa melawan semua zombie di dalam bilik. Oleh kerana mereka tidak dapat mencari jalan keluar sama sekali, Gunnar kemudian meminta mereka untuk melompat keluar tingkap. Gunnar juga memberikan salah satu senjatanya kepada Doktor Kejar. Dalam keadaan panik itu, kumpulan mereka meluru keluar bangunan dengan Gunnar yang bergelut untuk menahan zombie. Malangnya, kerana zombie terus datang, Gunnar kemudian menyerah dan akhirnya terbunuh oleh zombie. Seorang Wheeler yang ketakutan, sebaliknya, pergi Dr. Chase dan Dennis. Singkat cerita, ketika malam tiba, Dr. Chase dan Dennis segera meluru masuk ke dalam bilik, di mana mereka akan bersembunyi sehingga pagi. Di tempat itu, Dr. Chase juga berkata menyakitkan perkara kepada Dennis. Dr. Chase mendedahkan bahawa nama sebenarnya ialah Rebecca, bukan Dr. Chase. Tambahan pula, dia bukan seorang doktor dan tujuannya lawatannya adalah untuk menyelamatkan anak perempuannya dan dia suami. Dia juga mengatakan sebab dia melakukan ini kerana penduduk tidak dibenarkan memasuki Los Angeles. Apabila pandemik melanda New York, di mana dia hidup, dia mengambil kad pengenalan Dr. Chase dari mayatnya dan berpura-pura menjadi doktor untuk mencari keluarganya tanpa sekatan untuk memasuki Los Angeles. Dia melakukannya untuk mendapatkan anak perempuan dan suaminya kembali ke ibu pejabat penyelamat di New York. Nah, itu adalah sebab bahawa Doktor palsu Chase atau Rebecca telah begitu cuai dalam membawa keluar tugas mereka. Mendengar itu, Dennis terkejut dan kecewa dengan Rebecca. Namun, kerana Dennis seorang wanita yang baik hati, dia sanggup membantu Rebecca untuk berjumpa dengan anak-anaknya dan suami di rumah. Tetapi sebelum itu, mereka kini mencari alat untuk digunakan sebagai senjata. Semasa mereka mencarinya, mereka mendengar bunyi kaca pecah secara tidak sengaja. Dennis kemudian meminta untuk mematikan lampu topi keledar, dan hidupkan mod malam, dan begitulah terkejut sebab bila nampak tingkatan 5 sosok zombie menyerang mereka dengan segera. Apabila keadaan menjadi kritikal, Wheeler muncul entah dari mana dan segera dibunuh zombie itu. Di tengah-tengah penampilannya, dia juga berkata bahawa dia telah melihat Chase dan Dennis memasuki kedai. Kemudian dia juga menjelaskan bahawa dia kembali kerana dia berjaya menemui Dr. Ward. Susulan itu, mereka menerima panggilan daripada seorang lelaki bernama Dr. Ward, seorang doktor yang ditugaskan kepada pasukan 313 yang telah berlepas sebelum pasukan 314. Dari radio, Dr. Ward berkata bahawa dia kini dengan rakyat yang masih tidak dijangkiti dan bersembunyi di hospital. Mereka sedang menunggu untuk dibawa ke ibu pejabat dan Dr. Ward memerlukan pemandu untuk ambulansnya. Dan kedudukannya tidak jauh dari mereka. Ketika mereka hendak pergi menemui Dr. Ward, Dennis melihat mayat Wheeler yang telah diserang oleh zombie, menunjukkan bahawa dia telah dijangkiti. Akibatnya, mereka membuat perjanjian di mana Wheeler akan membantu Rebecca bertemu anak perempuannya di rumahnya, dan sebagai balasan dia akan merawat Wheeler supaya virus tidak merebak ke seluruh dunia badannya, kerana jangkitan tahap 1 masih boleh dirawat dengan antitoksin. Wheeler tidak mempunyai pilihan selain bersetuju kerana dia tidak mempunyai pilihan lain. Selepas itu, Wheeler, yang kini dijangkiti, memutuskan untuk menanggalkan semua alat pelindungnya supaya lebih mudah bergerak. Mereka kemudiannya berjalan melalui setiap blok untuk mendapatkan ke tempat Dr. Ward. Semasa dalam perjalanan, gambar anak Dennis jatuh, membuatkan dia mencarinya di tengah-tengah jalan raya. Anehnya, tidak lama kemudian, sebuah kereta datang dan pukul dia. Kemudian, lelaki di dalam kereta itu keluar dari kereta dan menculik Dennis. Rupa-rupanya mereka ini rakus manusia yang berniat untuk membunuh Dennis dan memakannya daging. Malangnya, Rebecca dan Wheeler tiba terlambat menyebabkan Dennis tidak dapat diselamatkan kerana organnya telah dimakan oleh rakus orang ramai. Singkat cerita, Wheeler dan Rebecca akhirnya tiba di hospital yang Dr. Ward ada. Disebutkan, Dr. Ward pula enggan biarkan mereka masuk, terutamanya selepas melihat Wheeler tanpa PPE dan cedera. Oleh itu, doktor bertanya kepada mereka berdua untuk membuktikan bahawa mereka tidak dijangkiti.
Untuk menipu Dr. Watt, Rebecca melepaskan ujian itu kit ke lengannya sendiri. Seolah-olah ia adalah keputusan atau cara ujian darah merah bebas daripada jangkitan. Dr. Watt kemudian percaya, dan mengarahkan mereka untuk berjumpa di tempat letak kereta untuk memulakan ambulans. Selepas ambulans telah berjaya dihidupkan, Dr. Watt kemudian bertanya kepada mereka semua untuk masuk. Tetapi apabila Rebecca mahu masuk, Dr. Watt tiba-tiba memukulnya kerana dia telah menemuinya bahawa dia bukan Dr. Chase. Dr. Watt kemudian meninggalkan mereka berdua. Tidak lama kemudian, mereka juga mendengar bunyi itu zombie menghampiri. Nasib baik masih ada ambulans itu boleh dijalankan sebelum zombie datang. Serang mereka. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah Rebecca untuk melihat anak perempuan dan suaminya. Di tengah jalan, Wheeler mendedahkan bahawa dia sebenarnya menyedari bahawa Rebecca tidak Dr. Chase melihat semua pergerakannya dan cara dia memakai pembalut pada guna. Singkat cerita, mereka berakhir di Rebecca rumah. Di sana, Wheeler memutuskan untuk menunggu di dalam ambulans, sementara itu Rebecca cuba mencari Megan di dalam kawasan rumah. Rebecca cuba mencari sehingga dia akhirnya mendapati anak perempuannya, yang bersembunyi di bawah meja. Rebecca kemudian segera memeriksa darah Megan. Dengan riak wajah gembira, Rebecca berkata dia tidak dijangkiti virus itu. Ternyata Rebecca tidak mahu membimbangkannya, kerana keputusan ujian menunjukkan bahawa Megan sebenarnya telah dijangkiti. Kemudian Rebecca pergi ke garaj, di mana dia menemui suaminya yang telah meninggal dunia di dalam bagasi kereta dengan kamera. Di dalam kamera terdapat rakaman suaminya yang mengandungi mesej sebelum ini kematiannya. Dia sengaja mengurung dirinya di dalam bagasi kereta itu kerana dia telah dijangkiti virus dan tidak mahu membahayakan Megan. Di sisi lain, nampaknya zombie telah menyedari kehadiran Wheeler dan datang ke serang dia. Sementara itu, Rebecca tahu bahawa anak perempuannya masih boleh diselamatkan kerana jangkitan tahap 1. Oleh itu, dia menanggalkan saman antivirusnya dan meletakkannya pada Megan untuk menjadikannya lebih selamat apabila berhadapan dengan zombie. Ketika mereka berdua hendak pergi, Wheeler, yang penat melawan zombie, segera membawa makhluk kejam itu masuk rumah. Kejadian itu kemudian memaksa mereka mencari yang lain jalan keluar. Megan dan Rebecca kemudiannya berjaya keluar melalui tingkap di belakang rumah. Malangnya, Wheeler telah digigit begitu berkali-kali dia tidak dapat diselamatkan lagi. Wheeler menyuruh mereka meninggalkannya dan meneruskan perjalanan mereka ke ibu pejabat. Dalam perjalanan, mereka ternampak ambulans Dr. Watt telah terbakar di hujung jalan. Kemudian, Rebecca membawa Megan beramai-ramai mengamuk manusia yang ingin memasuki New York City diperintah untuk menyelamatkan anaknya. Sementara itu, para pegawai tidak semena-mena membunuh semua orang yang berada di sana. Akibatnya, Rebecca terpaksa dibunuh oleh pegawai kerana dia dianggap sebagai salah seorang orang ini. Sementara itu, Megan telah diselamatkan oleh seorang pegawai kerana Dr. Gray menyangka bahawa itu adalah Dr. Chase yang berjaya menyelamatkan dirinya selepas itu misi yang dia lalui. Dr. Gray kemudian memberi arahan untuk mengambil Megan atau orang yang dianggap sebagai doktor bekerja ke bilik kuarantin untuk segera rawatan. Dan filem itu berakhir. Terima kasih kerana menonton channel kami. Tolong beri sokongan anda dengan layari peti deskripsi channel ini di bawah. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.